6 tips. 6 tips penting untuk elak lapar ketika diet nak kuruskan badan. Saya ulang. Hari ini kita akan belajar 6 tips penting untuk elak lapar, okey, ketika diet nak kuruskan badan. Okey, semua orang tahu bila diet akan lapar. Okey, semua orang tahu bila diet, dengar diet je mesti akan lapar. Sebab itulah ramai orang takut nak berdiet untuk kuruskan badan, tuan-puan. Okey, sebab apa? Dengar diet, lapar macam mana? Mati macam mana? Kalau lapar, lepas makan lapar lagi macam mana? Kalau tak cukup makan, kena gastrik macam mana? Kalau pedih hulu hati macam mana? Okey, ramai yang ada anggapan yang macam tu. Sebab itulah bila ramai orang takut nak berdiet. So hari ni saya nak bagi tips cara untuk elak lapar. Okey, tip penting untuk elak lapar ketika diet nak kuruskan badan. Okey, sebelum tu saya nak you all tahu, tuan-puan, macam ni. Okey, saya nak you all tahu ni. Mana pen? Okey, ingat kenapa badan kita lapar? Kita tak nak cakap tentang hormon insulin spike semua, tak nak. Okey, kita nak bagi tahu tentang bila kita berdiet, kita kena buat defisit. Okey, so bermaksud, nampak ke? Okey, okey, ni tipah. Okey, ni tipah sekejap. Okey, ini tipah. Tipah besar badan tipah. Maaf tuan-puan, saya tak pandai lukis. Allah, rasa tangan macam tu. Borok-borok tipah ni. Ini perut dia borok dah. Okey. Amboi tipah. Tak, rambut petak lah tipah ni. Sekejap. Okey. Okey. Tak cantik, minta maaf. Okey. Okey. So hari ni kita akan belajar tentang 6 tip penting untuk elak lapar ketika diet nak kuruskan badan. Semua orang tahu. Okey. Dan kebanyakan juga orang tak tahu yang diet ni memang akan lapar. Sebab apa? Sebab bila kita nak berdiet, nak kuruskan badan, kita kena buat kalori deficit. Okay? Bila kita buat kalori deficit, proses tu yang berlaku tu akan buat kita lapar, tuan-puan. Kenapa? Ini sebab dia. Okay? Kenapa? Setiap badan manusia ada kiraan kalori dia masing-masing. Bermaksud BMR. Selepas BMR, dia ada satu lagi DCR. Kita kena tahu dua benda ni. So, kita kena kira kalori badan kita berapa. You all dah belajar sebelum ni. Nak kira BMR tu berapa kan? So, kita kena kira kalori badan kita berapa. DCR untuk maintain. Contoh, kita masuk dalam kalkulator, kita nampak BMR. Lepas tu, kita nampak BMR, kita kena pilih DCR pula. Untuk harian kita berapa. Contoh, ini badan tipah. Badan tipah 1700 kalori. Nampak ke? Badan tipah 1700 kalori. Sebelum tipah nak berdiet, tipah dah kira nilai badan dia 1700 dekat BMR calculator. Dia masuk dalam calculator tu kira BMR. Okey, BMR bagi tahu 1004. Lepas dia masukkan DCR dia jadi 1007 kalori. Okey, so tipah ni dia masuk belajar dengan saya. Tipah masuk belajar dengan saya mengajar orang ramai kurus 1200 kalori. Bermaksud tipah kena tolak 1200. Sebab ini saya ajar. Bila tolak 1200, okay, so dia ada 500 kalori yang dibuat defisit hari-hari. Faham tak? Okay, siapa faham nombor 1 ni? Okay, bermaksud setiap badan manusia. Saya nak bagi anda faham yang ni dulu sebelum saya masuk tip ni. Okay, ramai orang tak tahu yang ni. Okay, you tak tahu basic ni, susah ni. Okay, so saya nak bagi tahu badan manusia ini contoh tipah. Okay, tipah gemuk, perut buncit. Nampak pusat pula, tak baik, tak baik. Okay, so tipah ni gemuk, perut buncit.
bila dia nak berdiet, dia kena buat apa? Calorie deficit, iaitu diet. Okay, so Tipah kira badan dia dekat kalkulator, BMI dia 14. Lepas tu dia masuk dia punya activity level, no exercise, DCR dia 1007 untuk maintain. Tapi Tipah nak kurus sebab dia gemuk. Dia nak kurus, dia kena buat deficit, dia kena kurangkan kalori. Bila dia kena kurangkan kalori, dia masuk belajar dengan saya. Saya mengajar orang ramai 1,200, kadang terlebih on sikit 1,300, tapi kita ambil 1,200 je. Jangan risau, tak rendah sangat pun. Jangan rasa nak mati, bukan. Kalau anda pandai pilih makanan, anda tak akan mati lagi, InsyaAllah. Takkan. Ramai orang takut kalau makan 1,200 nanti mati macam mana. Jangan fikir macam tu. Okay, so Tipah follow saya belajar dalam kelas NUB dan AIK. Saya mengajar 1,200. 1,700 tadi kita ambil, kita tolak 1,200 yang saya ajar. Tipah defisit 500 kalori sehari. Okay tuan-puan, 500 kalori ni sehari. Badan dia 1,700. Nilai badan Tipah ni kena faham dulu ni. Ini dia punya asas dia. Badan Tipah seharian perlu 1,700 untuk hidup, untuk bergerak. Ini tenaga dia. Kalori itu adalah tenaga tuan-puan. Okay, tenaga. Saya bagi tahu kalori ya. Okay, ini adalah tenaga dia 1,700. Kalau Tipah tak makan 1,700, tak ambil tenaga ni, Tipah tak boleh bergerak. Dia boleh pitam sebab dia tak ambil tenaga. Ini tenaga dia. Contoh Tipah, dia kena makan 1,700 ni untuk dia maintain berat badan dia, bukan untuk kurus. Kalau dia makan cukup-cukup, dia tak akan gemuk. Kalau dia makan cukup-cukup, dia tak akan kurus. Dia hanya maintain badan dia gemuk macam ni. Okay, Tipah hanya maintain badan dia gemuk macam ni. Selepas tu Tipah kata, aku nak berubah, aku nak kurus. Sebab apa? Aku tengok ramai orang yang gemuk, berpenyakit, dapat penyakit, kena penyakit kronik, macam-macam, jantung, kolesterol, nak meninggal, macam-macam. Tipah takut, Tipah nak berubah. Jiran sebelah meninggal sebab kena jantung, disebabkan perut boroi, badan banyak lemak. Okay, so 1,700 Tipah belajar dengan saya, masuk, saya ajar 1,200. Jadi selepas tolak, kita tolak sini 1,200, Tipah dalam badan Tipah ada lagi 500 kalori. So 500 kalori ni, sini api. Api ni saya bagi contoh. Ini metabolisme. Metabolisme. Okay, metabolism. Metabolism. Okay, metabolisme. Okay, so sini api. So bermaksud 1,700, dia makan 1,200. Apa yang saya ajar, saya bagi plan, 500 lagi dia akan bakar. Bermaksud dia akan bakar lah. Bermaksud defisit dia macam ni. Okay, saya nak bagi anda faham cara kampung sikit. Macam mana? Okay, macam ni. Okay, badan Tipah 1,700, Tipah makan 1,200, saya ajar. Lagi 500 ni. Okay, metabolisme ni tanya Tipah, mana lagi 500? Aku nak 1,700. Badan tanya Tipah. Ni, metabolisme tanya Tipah. Ni, dia tanya, mana lagi 500 kalori? Aku nak 500. Kau makan 1,200 je. Kenapa? Aku tak nak. Aku ikut coach yang jerit-jerit tu, dia suruh makan 1,200 je. 500 lagi dia tak bagi aku makan. Kenapa? Metabolisme tanya. Aku nak kurus. Okey, tak apa. Kalau kau tak bagi aku 500, aku akan ambil 500 kalori daripada lemak kau. Okey, 500 kalori daripada lemak bermaksud 7,700 kalori bersamaan 1 kilo lemak. Okay, so bermaksud Tipah ni dia makan 1,200, balance lagi 500, Tipah tak makan. Bila Tipah tak makan, badan akan minta kat dia, mana lagi 500? Tipah kata aku tak nak. Okey, tak apa, badan cakap aku akan kikis 500 daripada 500 kalori ni daripada lemak kau. Nak tahu 500 kalori tu berapa gram lemak? You kena bahagi ni. 500 kalori bahagi dengan 7,700 bersamaan 64 gram lemak. So Tipah skip hari-hari 500 kalori. Dia tak makan 64 gram hari-hari. Metabolisme asyik kikis lemak kat badan dia. Sebulan, kita darab sebulan 30 hari, Tipah boleh turun 2 kilo lebih kurang, 1.9 kg. Okay, ini jalan cerita dia. Okay, kenapa dia lapar pula? Ni saya nak bagi tahu jalan cerita dia panjang. Okay, kenapa dia lapar? Bila Tipah makan tak cukup, badan Tipah 1,700,
Dia makan 1,200, 500 kalori lagi dia tak makan. Bermaksud tenaga tak cukup. Sebab tu dia akan lapar. Sebab apa? Metabolisme ni minta kat dia. Tipah mana lagi 500? Tipah cakap tak nak dah, aku tak nak makan. Tapi kau akan lapar sebab kau makan tak cukup. Tipah cakap tak apa, kau ambil lah. Kau ambil daripada lemak aku untuk jadikan tenaga tu. Memang je ambil daripada lemak Tipah, tapi Tipah akan rasa lapar, hungry. Faham tak tuan-puan? Okay, ini yang pertama ni. Saya cuba kampungkan dia. Tapi ini real. You all kena faham ni. Cuba kampung tak sebut sign. Nanti saya sebut insulin spike semua. Anda blood semua. Anda lari nanti. Okay. So, ini maksud dia. 500 kalori ni defisit. Bermaksud metabolisme minta dekat Tipah. Tipah cakap tak ada. Metabolisme cakap kalau macam tu nanti kau akan lapar. Kau makan tak cukup. 500. Tipah cakap tak apa. Aku belajar dengan coach dia mengajar aku strategi. Tapi nanti anda akan belajar. Okay. So 500 ni metabolisme gantikan 500 dia kikis lemak Tipah. Dan masa dia kikis ni Tipah akan rasa lapar tuan-puan. Dia akan rasa hungry, lapar. Kenapa? Sebab metabolisme tengah kikis lemak dia. Sebab Tipah tak makan daripada mulut dia. Kalau dia makan, masuk proses kat perut, dia kenyang. Tapi tidak. Dia defisit cara lain. Okey, sebab tu dia rasa lapar. Siapa yang faham yang ni dulu? Komen faham. Siapa yang tak faham, komen tak faham. Saya nak stop yang ni dulu. Okey? Nak tengok anda faham tak yang ni? Anda faham tak story ni? Ini bukan cerita macam ni, bukan. Ini proses perjalanan. Saya cuba kampungkan dia bagi anda faham. Saya tak boleh cakap bahasa sains sebab anda bukan macam saya. Kalau anda level-level coach, saya boleh cakap dengan anda. Okay? Siapa yang faham tentang story ni? Ini story jalan cerita macam mana pembakaran lemak berlaku. Lepas tu kenapa kita lapar? Sebab kita buat defisit ni. Jadi metabolisme akan tanya Tipah kenapa tak makan. Tipah kata tak nak, aku nak kurus. Jadi 500, kalau Tipah tak makan, metabolisme bagi warning. Kalau kau tak makan, kau akan lapar. Sebab kau makan tak cukup. Nilai kau 1,007 Tipah. Tipah cakap tak apa. Kau ambil lah 500 lagi daripada apa-apa pun jadikan tenaga aku. Tenaga dia bagi, tapi tetap akan rasa lapar tuan-puan. Okay, siapa yang faham? Okay, siapa yang faham ni? Nanti saya baru nak cerita ni, belum bagi tip lagi. Okay tuan-puan, belum bagi tip lagi. Siapa yang tak tengok lepas ni saya tak tahu. Sebab saya akan delete saya punya live hari ni. Sebab saya bagi banyak ni hari ni. Okay. Komen faham. Yang tak faham komen tak faham. Saya serius nak tahu yang tak faham tu. Okay. Sebab one day saya akan buat lagi. Bukan senang saya nak bagi full macam ni. Ini dalam kelas sahaja. Okay. Anda kena tahu kenapa badan kita lapar. Sebab berlakunya defisit dalam badan. Metabolisme dia minta. Tak Tipah tak bagi. Tipah kata aku nak kurus, aku nak makan sikit. Kalau nak kurus kena makan sikit. Then badan kata tak apa, aku akan ambil lemak kau aku akan ambil kalori daripada lemak kau. 7,700 bersamaan 1 kilo lemak. Tipah defisit 500 bahagi dengan 7,700 bersamaan 64 gram. 64 gram darat 30 hari bersamaan 1.9 kilo. Siapa yang pening tu biasa. You first time belajar. Tapi you kena faham yang ni. Jangan pergi belajar. Janganlah pergi belajar tulis-tulis. Faham yang ni je. Kenapa perut aku lapar? Macam mana berlakunya proses yang tu je. Tak perlu pergi study dalam. Metabolisme ni anak dia siapa? Bapa dia siapa? Janganlah macam tu. Okay? Okay, dah? Dah faham yang ni? Okay, saya delete. Padam, okay. Komen yang saya nak tengok yang tak faham. Jangan risau, jangan malu. Saya nak tengok yang tak faham. Siapa yang tak faham? Okay, siapa yang tak faham? Tapi tuan-puan, saya ada, kalau saya explain dekat mana-mana geng-geng level-level fitness pun saya explain macam ni. Sebab kadang ada orang pun tak faham. Okay, ada yang tak faham, betul. Sebab saya dalam bidang badan, jadi saya boleh explain, nak bagi tahu you all tu macam mana saya tahu. Sebab dalam bidang saya, okay, pengalaman tu banyak sangat. Okay, buat badan lah, buat macam ni, kikis lemak, tinggal body fat 5%, macam-macam kita dah buat. Okay. Okey, baik. Ada tak yang tak faham? Okey, baik. Okey, so itu bukan tips, belum masuk lagi. Itu saya nak bagi tahu kenapa perut kita lapar dulu. Tadi kita dah tahu kenapa kita lapar, betul tak? Sekarang kita nak bagi tip macam mana nak elak lapar. Okey,
Sekarang saya nak bagi tip macam mana nak elak lapar. Tadi saya bagi tahu macam mana berlakunya pembakaran kalori dan sebab apa kita lapar. Sebab ada defisit tu. Sebab kita makan kurang. That's why badan kita tak cukup makanan, tak cukup tenaga. Sebab tu kita rasa lapar. Memang macam tu. Okay. So sekarang baru masuk tip. Okay. Baru masuk tip. Jadi 6 tip penting untuk elak lapar ketika diet. Yang pertama adalah diet haruslah plan makan banyak kali tapi sikit-sikit. Kenapa? Sebab itulah saya cakap macam ni. Sehari ada 24 jam. Tidur 8 jam tuan-puan. Balance 16 jam. Buka mata 16 jam buka mata. 16 jam kalau kita bahagi dengan 3, lebih kurang 3 jam setiap kali, every 3 hours kita bahagi dengan 3 jam. Contoh yelah, kita kena makan every 3 hours. Bermaksud that's why saya plan makan 5 kali sehari. Ini plan 5 kali sehari. Ini snack. Pagi, breakfast, lunch, dinner. Okay, malam boleh snack pagi lagi. Kalau nak selit boleh, tak ada masalah. Tapi benda yang rendah kalori. Okay, sebab apa saya cakap diet haruslah makan banyak kali tapi sikit-sikit. Sebab untuk elak lapar. Kalau kita makan sehari 3 kali, kita masih ada lapar lagi. Sebab tu ramai orang berdiet makan sehari 2 kali, 3 kali. Sebab tu dia lapar. Sebab dia makan sikit-sikit. Berdiet kena plan ni. Haruslah plan makan banyak kali sikit-sikit. Sebab nak elak lapar je. Kalau you boleh makan sehari 2 kali 3 kali boleh, tapi jangan mengadu you lapar. Tak boleh. Okay, bermaksud tak selesa. Bila you asyik lapar, you tak selesa, you stress, you akan give up dengan cepat. Diet ke laut tuan-puan, memang akan give up. InsyaAllah mesti give up. Mesti akan stop diet tu. Sebab lapar. Lapar boleh buat seseorang tu gelisah, stress, nak give up, nak berhenti lah, tak nak. Makanlah. Ada macam tu. Dia sanggup buat apa saja jika dia lapar. Sanggup, marah orang pun sanggup. Ramai yang macam tu, marah orang sebab lapar. Jangan kacau saya lapar ni. Okay, ada yang macam tu, saya pernah jumpa. Okay, tip yang pertama adalah diet haruslah makan banyak kali. Plan, kena plan makan banyak kali, sikit-sikit. Ini yang saya plan. Siapa yang masuk kelas NUB AIK? Sebab saya dah plan. Sebab saya nak bagi anda untuk tidak lapar. Saya nak elakkan anda lapar. Saya tahu setiap orang berdiet mesti lapar. Sebab berlakunya defisit tadi. Okay, so tuan-puan, ini tip yang pertama. Diet mesti haruslah plan. Okay, diet haruslah plan makan banyak kali tapi sikit-sikit. Contoh makan macam ni, breakfast, snack pagi, lunch, snack petang dan dinner. Kena tahu dalam anggaran 1002 kalori planning dia. Tapi makan 5 kali. Ini plan dia. Sama juga orang yang buat IF. Dia makan lebih kurang 1002 je, tapi dia makan 2 kali, kadang-kadang sekali. Tapi plan yang sama, cuma strategi berbeza. Cara nak perang tu berbeza. Okay, nak perang berbeza. Okay, itu cerita lain. Okay, baik. Ini tip yang pertama. Okay, 5 tip penting untuk elak lapar ketika diet. Yang pertama adalah diet haruslah plan makan banyak kali. Sebab apa? Sebab kita nak elak lapar. Sebab apa? Sebab diet ambil masa. Contoh nak buang 50 kilo, 50 pula, 20 kilo 5 bulan. Kalau kita asyik lapar je 5 bulan, mana boleh tahan diet tu? Okay, nak buang 20 kilo lebih kurang 5 bulan. Kalau cepat lagi bagus. Tapi anggaran 5 bulan. 5 bulan kalau kita plan diet makan macam ni, perut kita selesa, tak lapar sangat, kita boleh buat diet tu setahun pun boleh. Okay, sebab tu kita tengok ramai orang give up sebab perut dia asyik lapar. Memang kalau saya pun tak nak diet, perut lapar tuan-puan, tak boleh. Saya makan 5-6 kali diet. Okay, sebab tu saya boleh buat lama diet. Okay, ini tip yang pertama. Okay, diet haruslah plan makan banyak kali. Kenapa? Kenapa diet adalah untuk long term. Kalau kita plan makan sikit-sikit, perut kita lapar, kita buka mata 16 jam. Sehari 24 jam, tidur 8 jam, 16 jam buka mata. Kalau makan sehari 3 kali macam mana? Tak boleh. Kena plan lah. Kalau 16 jam, 16 jam. Okay, kita makan setiap 3 jam. Berapa dah? Dah selesa lah perut kita, tak sempat lapar.
Dah kenyang, dah kita kena makan dah. Tak lapar, tak sempat lapar lah. Nampak tak kita makan. Sebab itulah perut kita selesa. Kita boleh buat diet tu lebih lama. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, tip penting untuk elak lapar ketika diet adalah jangan skip breakfast. Okey, jangan skip breakfast. Okey. So, sehari siapa yang follow kelas saya dia tahulah. Okey. Pinggan besar betul. Nampak tak warna hijau? Okey, ini pinggan Pinggan untuk breakfast. Snacking kecil sikit lah, jangan besar. Nanti diorang ingat besar, ambil pinggan besar pula. Okey, Rokiah ada sini. Okey, Rokiah ada dari Brunei. Say hi boleh. Okey. So, ini pinggan kita. Lunch, dinner, snack pagi, snack petang. Yang ini pukul 7 hingga 9 pagi. Yang ini 12 hingga 2 petang. Yang ini pukul 7 hingga 9 malam. Yang ini pukul berapa? 10 hingga 11 pagi. 4 hingga 6 petang. Jelas ke jelas? Okey? Okey, tip yang kedua adalah jangan skip breakfast ataupun regular meal. Ni regular meal ni. Tiga ni. Ini regular. Okey, ini regular meal. You all jangan skip. Tambah-tambah breakfast. Kenapa? Bila skip breakfast kat sini jadi hantu raya. Saka nak makan banyak, betul. Kalau skip ini, makan ini okey, makan ini. Tapi kalau skip ini, boleh ganti makan kat sini. Tapi jangan skip dua-dua. Selamat Hari Raya nanti. Dekat tengah hari, dia lupa dia tengah diet. Kalau orang skip breakfast, ataupun skip snacking, kalau dia tak ingat, contoh dia saja-saja skip, tengah hari dia jadi hantu raya, dia tak ingat dia masih gemuk. Dia tak ingat dia tengah diet. Dia makan je kerja. Lepas tu dia menyesal. Last ayat dia menyesal. Menyesal lah. Esok buat lagi. Lama-lama give up macam tu je. So, ingat, tip yang kedua, jangan skip breakfast ataupun regular meal yang lain. Bahaya ni, meal besar ni bahaya. Okay, jangan skip dia. Jangan belajar skip. Dia akan mengganggu nafsu makan kita. Jadual kita plan elok-elok dah pukul 7 macam ni. Kita jangan skip dia. Kalau boleh kita ikut jadual untuk kita selesakan perut kita. Betul tuan-puan? Kita dah start skip sekali, dia akan menjadi nafsu kita. Nafsu akan naik. Ada setengah orang dia makan breakfast, skip tengah hari. Dinner dia belasah kau-kau. Dia terlupa dia masih gemuk dan dia terlupa dia tengah diet. Memang macam tu. Dia akan sendiri terlupa. Okey, lepas tu dia akan terlupa, adik-beradik dia menyesal. Okey, terlupa, adik dia menyesal. Adik kembar menyesal. Okey. Ni terlupa, kembar dia menyesal. Ingat sampai bila-bila. That's why kena plan betul-betul. Ingatlah, tip yang kedua, jangan skip breakfast ataupun regular meal lah. Okay, so ini yang kedua. Ini yang kedua. Yang ketiga, okay, tip penting untuk elak lapar ketika diet, untuk kuruskan badan. Yang ketiga adalah jangan skip snacking. Tadi samalah snacking, tapi snacking pun penting. Kita lukis, saya suka lukis, tapi saya tak minat. Ni snack pagi ni, snacking. Ada satu lagi malam kalau nak. Snacking ni buah-buahan dengan kacang. Okey, kalau untuk maintain lain, buah dengan kacang. Snacking ni sebenarnya tak wajib, tapi digalakkan. Sebab apa? Sebab untuk elak lapar. Ada orang yang gila nafsu dia. Ada orang yang boleh kawal. Ada orang tak boleh. Jadi, ini strategi dia untuk kita elak lapar. Iaitu tip nombor 3. Jangan skip snacking. Tadi jangan skip regular meal. Yang ni, jangan skip snacking. Sebab snacking ni kadang-kadang kita makan pun dah kenyang. Kalau kita makan kacang almond tuan-puan, macam isi kelapa tu, kita makan 15 biji, kita minum air segelas, kita makan kacang almond, kita minum air lagi, kenyang tuan-puan. Okay, ini bagus untuk orang ada gastrik. Sangat bagus. Okay, so ingat, jangan skip snacking. Nombor 3.
Okey, untuk elak lapar. Snacking ni penting. Saya tak boleh. Saya kena ada snacking. Sebab saya seorang yang ada gastrik. Kena ada snacking. Saya kena makan kacang. Okey, gastrik ni orang yang ada gastrik ni makan kacang kuda. Kalau snacking bagus. Kacang kuda, kacang apa? Kacang almond bagus. Okey, dia memang akan tahan lama. Gastrik kan tak boleh lama sangat. 3 jam tu okey lah. Tapi ramai orang yang ada gastrik tak tahu berdiet dengan betul. Dia makan 2 kali, confirm lah ada gastrik. Dia makan 3 kali, insyaAllah akan ada gastrik juga. Saya tak boleh. Okey, dan banyak juga anak murid saya sebelum ni yang ada gastrik. Kita tak ajar makan 3-2 kali, tak boleh. You kena makan banyak kali gastrik. Mesti kena ada snacking. Tapi orang yang gastrik, jangan makan buah yang masam. Gastrik tak boleh. Gantikan ke kacang. Okey, ataupun biskut yang apa? Biskut 4 segi tu. Okey, 2 keping. Tak boleh banyak. Ataupun roti sekeping. Berbeza lah snacking dengan orang yang ada gastrik. Okey, dengan orang biasa berbeza. Okey, ini nombor 3. Okey, kita akan masuk nombor 4. Nombor 4, tips penting untuk elak lapar ketika diet adalah minum air secukupnya. Okey, sehari 2 ataupun 2 liter lebih. Okey, minum air secukupnya 2 liter atau lebih. 2 liter lebih. Saya tak cakap sampai 3 liter. Tetapi untuk orang yang aktif boleh minum 2 hingga 3 liter atau lebih. Kalau dia aktif, macam saya 3 liter lebih automatik. Saya memang seorang yang aktif, minum lebih. Kalau you seorang yang tak aktif pun boleh juga kalau you dahaga, sebab you macam aktif lah. Bermaksud jangan minum sampai 4-5 liter, tak boleh, rosak buah pinggang. Okay, so ingat, minum air secukupnya. Dia akan buat kita rasa kenyang. Sebab tu kalau anda belajar dalam kelas NUBA IK, saya ajar minum air before after. Itu bukan saja-saja tuan-puan, itu formula untuk elak lapar. Okay, minum air before after dalam kelas adalah untuk apa? You all tak tahu, you all ingat itu biasa-biasa ke? Tak, itu untuk elak lapar dan kenyang lama. Okay, yang saya ajar dalam kelas tu, minum air secukupnya bagus. Sekejap saya tunjuk sampel. Okay, okey tuan-puan, ini perut. Okey, ini perut manusia. Perut kita, bukan manusia pula. Ini air kat bawah, ini makanan, ini udara. Kalau kita minum air sebelum makan, air kat bawah, makanan kat tengah. Bermaksud makanan ni lambat sikit, hadam dia slow je. Perut kita akan kenyang lama. Bila kenyang lama, kita tak lapar sangat. Lepas tu bila kita minum air dahulu, kita makan, kita akan berhenti sebelum kenyang. Bila berhenti sebelum kenyang, ada udara ke atas. Bila ada udara, kita tak mengantuk sangat. Ramai orang dia makan banyak-banyak sampai perut dia penuh. Sebab tu lepas makan asyik menguap je, sebab udara dah tak ada. Okay, sebab tu saya ajar formula, anda buat je. Sebab ni saya nak 2 benda ni. Minum air sebelum makan, yang saya ajar formula saya adalah untuk elak lapar dan kenyang lama. Bila anda minum air dahulu, kat bawah ni air, makanan ni nak turun ni, nak hadam, dia jadi macam lambat sikit. Bila lambat, dia macam lama dalam perut tu, dia kenyang lama. Faham tak? Okey, bila kenyang lama, anda pun tak lapar sangat. Okey, sebab tu. Dan juga boleh potong nafsu makan kita. Okey, dia ada 3 benda lah. Okey, elak lapar, kenyang lama dan kawasaka. Okey, kawasaka. Okey tuan-puan, itu tip yang keempat, minum air secukupnya. Okey, yang saya ajar dalam kelas NUB tu, jangan risau, tak sampai 3 liter pun. Tapi kalau anda seorang yang aktif nak minum lebih, it's okay, minum je. Saya suka cukup-cukup. Okey, ikut BMI dalam kelas tu, anda ikut, follow je, jangan risau. Kalau anda rasa nak minum lebih, minum je. Kalau anda seorang yang aktif, jangan minum sampai 6 liter, 7 liter. Tak boleh, rosak buah pinggang. Tak boleh saya tak bagi, saya tak galakkan. Okey, jumpa kat saya rotan je, minum banyak sangat. Kenapa? You aktif macam mana, saya nak tengok dulu. Aktif macam mana, you buat sukan apa. Jangan minum sampai 6 liter, 7 liter, tak boleh, rosak nanti buah pinggang. Okey, saya pernah ada masalah tu.
Okey, bengkak okey. Tak nak cakap, itu cerita lain. Okey, baik. Tip yang kelima. Okey, tip penting untuk elak lapar ketika diet yang kelima adalah set otak kita, tuan-puan. Okey, dia ada ayat dia untuk set otak kita untuk elak lapar. Ramai orang tak tahu macam mana. Kalau tips 1, 2, 3, 4 tak boleh, tip yang kelima adalah set otak kita. Set otak kita, ayat dia berbunyi begini. Okey, kalau aku dah makan cukup, cukuplah. Ayat dia bagi tahu otak, kalau aku dah makan cukuplah, jangan cakap lapar lagi. Aku boleh makan banyak ni je. Tengok tipah tadi, banyak tu je, tipah okey je. Dia cakap kat otak je. Okey, metabolisme tanya, Tipah makanlah lagi. Dia kata tak nak, aku nak kurus. Tipah cakap kat otak dia, aku nak kurus. Otak tak paksa, tuan-puan. Jadi kita kena set otak kita, yang kita dah makan banyak tu cukup. Cukuplah, kalau lapar lagi, cukuplah setakat ini. Aku dah makan banyak ni, cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita set kat otak kita, yang aku nak kurus tak boleh makan banyak pun. Bagi tahu otak kita, otak, aku nak kurus tak boleh makan banyak pun. Okey, kalau dia suruh makan lagi, tak boleh otak, tak boleh. Aku tak boleh makan banyak pun, aku nak kurus. Okey, dan aku tak boleh tamak. Bagi tahu otak kita ayat tamak. Aku tak boleh tamak otak. Cukuplah aku makan setakat ni. Dulu aku dah bertahun makan banyak, aku tak boleh makan banyak lagi. Ini sukatan aku makan untuk kurus. Kalau dia suruh kita makan lagi, kita bagi tahu dia supaya dia akan tendang perkataan tu. Okey, kata-kata negatif tu. Faham tak? Okey, otak kita ni kadang-kadang kita tak lapar pun, kita gatal mulut kita. Okey, sebab sebelum ni dah biasa makan gula-gula ataupun makan kacang sekilo. Bila nak makan sekilo lang. Jadi otak kita makan macam dulu sekilo. Makanlah nasi tambah 3 kali. Jadi kita kena bagi tahu otak kita, cukuplah otak. Okey, yang kedua ni, aku nak kurus ni, tak boleh makan banyak dan tamak lagi macam dulu. Tak boleh otak. Tolong jangan ganggu aku. Kita sentiasa cakap macam ni sebulan 2 bulan, otak kita boleh terima, tuan-puan. Okey, kalau tak boleh, awal-awal tu biasa. Sebab nak berubah ni kekok sikit mula-mula. Itu biasa. Tapi kena latih otak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena cakap dengan otak kita. Okey, otak, aku sekarang kena diet dengan betul. Bermaksud, okey, kalau aku lapar ni normal otak. Sebab aku diet ikut formula yang betul. Kalau berlapar ni normal, berlakunya kalori defisit dalam badan. Sebab metabolisme ambil lemak aku. Itu biasa. Kita kena bagi tahu dia otak. Okey, bagi tahu dia otak pula. Kita kena bagi tahu otak kita. Tuan-puan, bagi tahu otak kita, otak, aku tengah berdiet ni, memanglah aku akan rasa lapar sebab berlakunya defisit. Aku dah makan cukup, kau jangan paksa aku makan lagi. Aku nak kurus ni. Bagi tahu otak kita macam tu. Okey, ini penting, tuan-puan. Kena set dalam otak kita. Macam kita set alarm. Kita set alarm pukul 7.30. Alarm bunyi pem, dia bangun. Kalau kita tak bangun, dia pem. Sama juga kalau kita nak makan, kita dah set kat otak kita. Kalau kita nak ambil je, otak bagi tahu, tak boleh. Kau dah set dalam otak kau kata nak kurus tahun ni, bila lagi? Kau dah set otak kau, okey? Yang kau tak nak tamak lagi, otak bagi tahu sebab you dah set alarm. Tuan-puan, itu yang kelima, set otak. Yang keenam, tip penting untuk elak lapar ketika diet nak kuruskan badan adalah jangan gatal-gatal tengok gambar atau video makanan-makanan yang meleleh-leleh, yang rangup-rangup, yang mengalir-mengalir coklat ya daripada Belgium tu, yang sedap selepas makan dan sedap sebelum makan. Ingat, yang keenam, jangan gatal-gatal tengok gambar ataupun video makanan-makanan yang meleleh, sedap, yang rangup, yang mengalir. Okey, makanan-makanan sedap lain, tak kisah apa saja selepas you makan. Jangan tengok selepas you makan lagi. Jangan. Sebab bila kita dah makan tengah hari, selepas setengah jam kita tengok gambar kek, of course kita akan lapar balik. Sebab mata kita, tuan-puan, mata akan set ke otak, dia bagi tahu sedap ni benda ni, dapatkan dia sekarang. Kalau ada kat situ lagi best. Kalau kita baca kat mana-mana Facebook ke IG ke, tekan link di bawah, dapatkan sekarang. Lagilah dia bertindak sekarang. Okey, ini bahaya, tuan-puan. Jangan kata-kata tengok gambar ataupun video makanan yang sedap-sedap selepas kita dah makan.
Berdiet bahaya. Tengok gambar makanan banyak-banyak, bahaya tuan-puan. Nak tengok dia hari Cik Mei boleh. Ini sangat betul. Kalau anda tak percaya, lepas ni buatlah. Dah makan kan, malam ni dinner, dah makan dinner, tengok gambar kek. Diorang potong kek ke, diorang tengah buat kek meleleh, ataupun diorang tengah buat sambal yang... Tengok. Of course anda akan rasa lapar lagi. Kalau tak nak buat malam, buat esok. Try, cuba. Tak percaya, cuba. Kalau kita cakap, you tak percaya, you buat sendiri. Okay? Ingat, jangan tengok, jangan kata-kata tengok. Sibukkan diri dengan buat benda-benda yang kualiti. Skip ataupun skip video gambar ataupun video tersebut, skip. Jangan tengok, skip ni, jangan tengok. Okay? Busykan diri tengok benda lain. Tengok benda-benda yang kurus-kurus je. Tengok Minah ni kurus lah, Tipah ni, Piah ni kurus lah. Tengok motivasi. Buka DSS group tu, tengok orang yang dah kurus, baca story dia. Okay? Tengok benda-benda yang macam tu. Jangan tengok makanan melapu. Tak boleh. Jangan gatal tuan-puan. Tak boleh. Nanti mulut akan gatal, lidah gatal, mata gatal, otak akan suruh pergi beli. Otak cakap, cepatlah Tipah, keluarkan duit kau, ataupun tekan link WhatsApp link tu tersebut cepat-cepat. Ataupun Foodpanda, cari dekat Foodpanda. Cari kat mana-mana sekarang. Kita akan bertindak tuan-puan. Itu kita bagi call to action. Dia terus buat tindakan. Ini bahaya. Jangan gatal-gatal tengok gambar ataupun video makanan yang meleleh, yang merapu, yang rangup selepas kita makan. Tolong jangan buat benda ni. Tengok benda lain. Sibukkan diri tengok benda lain. Tengok drama pukul 7 ke, tengok drama story-story ke. Jangan tengok bab makan. Tak boleh. Bila kita kurus, bila kita nak berdiet, kita tak boleh zikir tentang makan. Bermaksud kita tak boleh tengok sangat banyak benda makan. Kena hindarkan benda tu sekejap. Memang macam tu. Tapi coach, tak ada tapi. You tak percaya, you buat. Okay? Bermaksud bila kita berdiet ni nak kuruskan badan, kita kena jauhkan diri daripada tengok makanan. Makan penting, tapi jangan tengok yang meleleh, bahaya. Okay? Busykan diri tengok impian kita nak kurus macam siapa. Busykan buat benda yang lain. Betul tuan-puan. Okay? Ingat pesanan saya ni, nombor 6 ni. Okay? Itu sahaja dan terima kasih.